Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini 17 Ogos 2021, hari Selasa. Kita akan teruskan lagi pelajaran untuk darjah 6 kita pada hari ini, iaitu Jawi dan Khat. Okey, baik. Hari ini kita akan lihat pelajaran 4, persiapan sebelum menulis khat. Okay, jadi kita dah nak mula menulis khat. Kita dah nak mula menulis khat. Jadi sebelum menulis, apa persiapannya? Okay, mari kita lihat. Okay, baik. 4.1 peralatan asas yang pertama, kalam. Iaitu pena ataupun pen. Kalamun pen kan dalam bahasa Arab. Kalam ialah pen khat. Ia terdiri daripada kayu resam, besi, pensel dan sebagainya. Setiap pena berbeza cara menggunakannya dan pelbagai pula kelebihannya. Untuk merasakan sendiri perbezaannya, digalakkan menggunakan kesemua jenis kalam. Kita dah belajar sebelum ni jenis-jenis kalam dan setiap kalam tu ada kelebihan dan kelemahannya sendiri. Nanti kita akan lihat apakah kelebihan dan kelemahannya. Cuma yang penting di sini ialah peralatan asas yang mula-mula kena ada ialah kalam, kalam ataupun pen tu. Okey, seterusnya. Okey, baik. Jenis kalam, kelebihan dan kelemahan. Kita tengok yang pertama, pensel. Kelebihannya mudah didapati, harganya murah. Dan kelemahannya pula mudah rosak, perlu diasah selalu kerana cepat tumpul. Kat sini ada info contoh pensel. Pensel 2B atau 4B. Pensel tukang ataupun carpenter tu. Pensel mechanical mata pipih. Kan ada pensel picit-picit yang mata khat punya tu kan. Itu adalah antara jenis kalam. Kemudian yang kedua, bar. Pen siap sedia. Mudah didapati, harga sederhana, dakwat tersedia. Itu kelebihan dia. Kelemahannya pula, mata pen mudah rosak atau pecah. Sebab mata pen depan itu lembut. Kemudian yang kedua, biasanya pakai buang walaupun boleh diisi semula. Sebab nak diisi semula bukan senang. Payah juga. Okay, ini info contoh jenama pen siap sedia. Ada pilot, ada outline, ada zig, unicorn dan faster. Ini antara jenama-jenama yang ada di kedai untuk pen yang siap sedia. Okay, baik, seterusnya. Okey, jenis kalam. Tab yang ketiga, pen fontaine. Kat sini cara je dia bunyi macam fontayan kan. Sebenarnya fontaine bunyi dia. Apa kelebihan pen ni? Mudah didapati, mata besi, tidak mudah rosak, tahan lama, ada tempat isi semula dakwat. Jadi ni lebih baik sikit lah. Tapi ada kelemahannya juga. Dijual di kedai alat tulis tertentu. Maksudnya bukan kedai biasa-biasa. Kemudian harga lebih mahal, perlu lebih teliti dalam penjagaan mata pen. Sebab mata pennya itu daripada besi. Kemik saja terus tak boleh guna. Memang dia antara yang terbaik. Okey. Kita tengok info contoh pen fontaine, pen kaligrafi pilot ataupun pen marker. Itu adalah antara contoh-contoh pen fontaine. Kemudian kalam buatan sendiri. Apa kelebihan dia? Pelbagai jenis material boleh diasah mengikut keselesaan, tahan lama. Kelemahan dia pula, perlu mencelup dakwat. Harga tidak tetap mengikut jenis material. Okay, apa contoh dia? Kayu resam. Kayu resam ni kayu yang daripada pokok resam. Pokok resam ni banyak tumbuh tepi-tepi jalan tu kan. Macam rupanya macam pokok pakis tu lebih kurang. Kemudian buluh, kemudian kayu hijau, kemudian batang aluminium, kemudian batang tembaga. Ini adalah antara contoh-contoh pen yang dibuat sendiri. Okay, seterusnya.
Pakar had gemar menggunakan kalam yang diperbuat daripada tumbuhan seperti resam, buluh, rotan dan kayu ijuk untuk menulis. Namun, ia memerlukan kemahiran yang tinggi untuk mengasah kalam. Kalam ni pen lah. Ini adalah antara contoh pen siap sedia. Yang selalu kalau saya latih had kat sekolah tu, kita guna pen ni. Kita gunakan pen ni. Dia ada 3 mata. Yang pertama mata 3, 3.0, kemudian 2.0, 1.0. 3.0 yang besar lah. Dan yang paling kecil 1.0. Okey, baik. Seterusnya. Okey, yang kedua dakwat dan bekasnya. Dakwat dan bekas dakwat hanya diperlukan sekiranya menggunakan kalam buatan sendiri atau mana-mana kalam yang dibeli memerlukan celupan dakwat. Antara jenis dakwat yang popular di kalangan penulis khat ialah jenis dakwat akrilik. Nama dia memang dakwat akrilik. Dakwat akrilik dakwat yang macam ni lah. Dia cepat kering. Dia cepat kering. Okey, baik. Kita lihat seterusnya. 3 kertas. Dah ada pen, dah ada dakwat, kena ada kertas. Sebaik-baik kertas untuk menulis adalah kertas yang tebal, licin dan cepat kering. Kertas yang biasa digunakan untuk membuat latihan harian adalah jenis kertas art paper. Art paper. Kerana ia licin dan dakwat tidak mengembang. Kertas ini mudah didapati di pasaran dengan harga yang murah berbanding kertas lain yang lebih berkualiti. Jadi disebutkan di sini kertas art paper, ataupun kita pergi aja ke kedai cakap aja kertas untuk menulis khat, dia ada. Dia ada. Okey, baik, kita teruskan lagi. Kertas pelapik pula seelok-eloknya menggunakan kertas tebal. Walau bagaimanapun boleh juga menggunakan papan kayu atau pelapik getah. Kertas pelapik ni apabila kita menulis khat, dakwatnya tu kan basah. Jadi kita kenalah alas bawah dia tu supaya tak terkena pada meja. Kalau kita sayangkan meja lah. Tapi ada juga orang letakkan papan kayu ataupun guna pelapik getah. Okay, kita sambung. Malah bagi seorang pakar, mereka boleh menulis dengan berlapikkan peha. Ini dah hebat lah. Pakai peha je. Kemudian, kertas terbaik untuk menulis khat ialah warak mukahhar. Warak mukahhar. Sejenis kertas yang dicampur tepung kanji, tawas, teh dan putih telur. Ini antara kertas yang terbaik. Dan kalau kita ni biasanya tak gunakanlah kertas pelapik tu. Sebab kertas yang biasa kita tulis tu pun tak tembus lah selalunya. Tak tembus. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Okey, dah masuk latihan. Latihan kita 2 saja hari ini, iaitu yang pertama, tuliskan maksud kalam dan ciri-cirinya dengan betul. Tadi kita dah tengok kan apa maksud kalam. Jangan jawab pendek, jawab penuh tu. Seterusnya yang kedua, nyatakan 2 kelebihan dan kelemahan setiap jenis kalam dengan betul. Kita dah tengok tadi ada 4 jenis kalam kan? Saya nak awak tuliskan 2 kelebihan dan 2 juga kelemahan dia. Tulis. Buat jadual pun tak apa. Macam yang dalam kitab tu pun tak ada masalah. Cuma saya nak 2 kelebihan. Sebab tadi kita tengok ada yang 3, ada yang 4 kan. Saya nak 2 sahaja. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk Jawi Darjah 6 hari ini. Siapa yang dah tonton video ni, jangan lupa tuliskan nama di ruangan komen ataupun ulasan. Dan ia adalah bukti yang kamu telah pun mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Dan kerja dah siap, jangan lupa hantar. Dan saya rasa itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lain kali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.